أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. صدق الله. Surah Al-Al Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini. Kita mendalami kepada Al-Quran dalam slot kita My Quran Time, baca faham amal, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih pada semua yang berada di depan kaca TV, yang terus istiqamah, yang terus share, yang ingin berkongsi terus dengan rakan-rakan yang lain. Kita doakan agar perkongsian tuan-tuan dan kesungguhan tuan-tuan belajar Al-Quran ini Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah untuk terus kita berjaya sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, ya. Alhamdulillah kita sudah pun masuk kepada juz yang ketiga di pertengahan ini, ya, di mana kita awal-awal hari itu bila nak melihat kepada setiap juz itu rasa macam lama Ustaz, ya, tapi rupa-rupanya kita pun sudah masuk pada surah Ali Imran. Betul. Dan moga-moga dengan kita belajar tadabbur Al-Quran dengan bacaan yang bagus ini dalam solat kita Ustaz, ya, solat kalau imam di depan membacanya, kita akan dapat menghayatinya dengan bagus, ya, dapatlah sedikit kalau tak 100% pun. Betul. Kita dapat memahami satu dua perkataan, dan sebenarnya bila dah 51 muka surat, 51 perkataan baru yang telah kita belajar Ustaz, ya. Dan bila saya membuat kajian tentang perkataan ini, bila dah masuk pada muka surat 100 200 nanti, kita akan bertemu dengan perkataan ini berulang-ulang, dan kita bagi tuan-tuan yang berada di rumah dah boleh teka dah apakah maksud daripada apa yang dibacakan oleh imam ataupun ketika kita membaca Al-Quran. Jadi jom kita sama-sama memulakan majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi, ya, membacakan surah Al-Fatihah sebagai permulaan kita pada hari ini, ya, agar kita terus kita memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu pujian pada Allah kerana Allah memberikan pada Al-Quran kepada kita, dan Allah menghantar rasul Ustaz, ya. Baru ni saya ada bercakap dengan seorang daripada Amerika, daripada US. Dia kata bila dia masuk Islam, dia kembali pada agama Islam, dia tanya mengapa menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, ya, tapi ada yang keduanya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Jadi dia tertanya-tanya mengapa perlu diletakkan yang kedua itu, cukuplah kata Allah itu satu, sudah cukup, ya. Tapi rupa-rupanya bila kita melihat balik kepada perkara yang kedua itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu utusan Allah, tanda Allah ini amat sayang pada kita, ya. Kalau tidak Quran ni Ustaz, ya,
letak je dekat Gua Hira ke, dekat Gua Thur ke, masing-masing satu dunia pergi ke sana baca sendiri. Rasa-rasanya apa jadi ustaz? Orang mungkin baca, dia punya lahjah, dia punya cara bacaannya macam-macam, cara kefahaman pun macam-macam, ya. Tetapi bila ada role model, uswatun hasanah daripada Nabi Muhammad, itu satu yang kita ingin ucapkan alhamdulillah pada hari ini. Maka akhirnya bacaan kita pun nak mengambil contoh daripada Nabi Muhammad, dan kefahaman kita pun, kita kalau boleh nak mendekati kepada kefahaman sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita nak menyambung pada muka surat 51. Jom kita sama-sama melihat sinopsis ringkasan bagi halaman ini. Daripada halaman ataupun ayat yang ke-10, kita akan melihat kepada nasib orang-orang yang kafir yang terpedaya dengan harta dan keturunan serta contoh mereka sehingga ayat yang ke-13. Ya, dan kemudian kita akan melihat kepada ayat 14 macam mana cabaran dunia ini, kecintaan kepada syahwat di dunia ini. Apa maksud syahwat, apa kaitan dengan dunia? Ini adalah perkara yang Allah ingatkan kepada kita, dan pada ayat 15 Allah memberikan tawaran lebih mantap, ya, daripada apa yang ada di dunia ini. Ya, bukan maksudnya kita buang dunia, tetapi kita uruskan dunia dengan cara yang betul agar kita dapat syurga yang lebih baik daripada apa yang ada di atas muka bumi ini, insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu daripada ayat 10 hingga 13. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah boleh ambil mushaf, ya. Adik-adik yang ada boleh bersedia dengan air sembahyang yang ada, kita buka mushaf elok-elok pada hari ini. Lantaran surah Ali Imran ini adalah surah yang special Ustaz, ya. Dia bercerita tentang bagaimana nak kuat prinsip, nak kuat kebenaran dalam diri kita, ya. Seperti mana keluarga Imran, ya. Ali Imran itu, al itu maksud Ali itu maksudnya keluarga, Imran itu adalah Imran, seorang tokoh yang diangkat, dan daripada keturunan inilah lahirnya seorang insan wanita suci yang bernama Maryam. Ya. Baik Ustaz, kita mulakan. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Seterusnya penonton-penonton, sahabat My Quran Time, baca faham amal, boleh kita share terlebih dahulu siaran kita. Moga-moga sahabat-sahabat di luar sana dapat sama-sama belajar Al-Quran, boleh membaca, boleh memahami isi kandungan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mendengar kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar sama-sama kita sematkan dalam diri kita untuk kita menjalani kehidupan, insya-Allah. Sedar tak sedar kita dah masuk surah Ali Imran dah. Surah kedua, surah ketiga, ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah dan surah Ali Imran pada juzuk yang ketiga, alhamdulillah. Masih lagi berkenaan dengan keimanan orang yang memilih kekufuran, nasib, sebagaimana sinopsis tadi. Kalau di awal permulaan surah ini menceritakan tentang Allah Taala memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang satu, yang mesti ditaati, diibadati, disembah, dan bagaimana nasib orang-orang yang memilih kekufuran ini sudah pasti akan menemui jalan yang nasib yang sangat rugi. InsyaAllah kita baca daripada ayat yang ke-10 hingga 13 dengan tarannum nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية
في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 10 hingga 13 Ustaz ya. Terima kasih ucapkan. Itu bacaan yang menjelaskan tentang ciri orang yang kufur, yang kafir kepada Allah SWT. Semalam kita berbincang tentang orang-orang yang beriman. Orang beriman ni dia salah satu cara untuk dia meneguhkan al-haq, kebenaran dalam dirinya, ya, prinsip. Kalau zaman sekarang ni orang kata prinsip lah Ustaz ya. Sebenarnya prinsip itu asasnya dalam Al-Quran istilahnya al-haq ya. Bagaimana nak kuatkan prinsip? Surah Ali Imran ini memberikan ceritanya, pasal dalam surah ini ada cerita tentang Badar, ada cerita tentang Uhud. Maksudnya pasal Badar ini lambang kepada sahabat yang memegang prinsip. Kemudian pada perang Uhud itu ada cerita tentang ada sebahagian daripada tentera Muslim yang tidak berpegang pada prinsip. Dan itu yang kita nak belajar, macam mana nak pastikan anak kita, diri kita ini, waktu kita mungkin harta tak banyak, ketika harta banyak, bila pangkat kecil, pangkat besar, kita masih lagi berpegang kepada prinsip kebenaran dalam kehidupan sehingga kita tidak mudah goyah di dalam kehidupan. Jadi kalau semalam kita berbincang tentang orang yang beriman, pada hari ini kita bincang sedikit tentang orang yang kufur, iaitu Allah menyatakan sesungguhnya orang yang kafir bagi mereka tiada berguna yang pertama harta benda dan anak-anak mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah menyatakan mereka itu, ya, semua perkara itu wa ulaikahum waqudun nar. Mereka menjadi apa? Saya ada kat sini. Seperti kayu api Ustaz. Bahan bakaran. Kayu api ni. Kayu api kan. Maksudnya harta yang kita rasa macam amat bagus ataupun anak ya, tetapi apabila orang itu kufur, tidak menggunakan dengan cara yang baik, sebenarnya dia tukar anak dia jadi bahan bakaran api neraka. Nauzubillah min dzalik. Tetapi bagi orang yang beriman, harta peluang untuk dia menambah amal ya, dan kemudian apa? Anak adalah untuk dia menjadi aset. Menjadi aset sehinggakan anaknya itu dididik dengan surah Ali Imran. Itu sebabnya Ali Imran dia punya, kalau kita akan tengok nanti, si isteri sudah bernazar ya, kalau boleh anak yang dikandungnya itu adalah untuk menjadi aset yang akan berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat kebaikan. Bukannya sekadar lahir anak kemudian biarkan anak itu nak buat apa sahaja, tetapi dirancang berdasarkan pada panduan daripada Allah. Maka ini daripada ayat yang ke-10, kada bi ali fir'aun, Allah membawakan kisah ataupun contoh siapa orang yang kufur yang tidak memanfaatkan harta dan juga anak, iaitu Firaun dan juga orang-orang sebelum ini. Ya, istilah yang digunakan di sini adalah kadabi. Misalnya da'aba ini maksudnya berusaha bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu perkara. Jadi macam Firaun ni nak dapatkan pangkat, nak dapatkan harta, pengaruh, dia berusaha bersungguh-sungguh. Kalau kita tengok kepada orang-orang sebelum ini, contohnya kaum Ad, kaum Samud, mereka ada anak, mereka ada rumah yang besar, semuanya berusaha bersungguh-sungguh. Dan memang kita pun berusaha bersungguh-sungguh maksudnya untuk dapatkan perkara itu. Tapi Allah menyatakan kadzabu biayatina. Mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, maka kesannya apa? Allah fa'akhadhumullah. Allah menyeksa mereka bidunubihim. Jadi sebenarnya mengapa sesuatu kaum itu diseksa di dunia ini? Kerana dosa Ustaz. Kerana dosa. Itu sebabnya kita kena selalu istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah ini pun ada formula bagaimana kita ini terus dibantu oleh Allah kuat prinsip kebenaran. Kerana apa? Kerana kalau kita bergelumang dengan dosa,
maka Allah menyatakan wallahu syadidul iqab, iaitu sangat berat siksaan Allah. Di mana di dunia siksaannya berat, apatah lagi apabila sampai ke akhirat. Dan Allah memberitahu dalam ayat yang ke-12, Allah spesifikkan lagi, katakanlah lilladzina kafaru, ya, kepada orang-orang kafir itu, mereka ada dua kali dua ancaman yang Allah beritahu dalam ayat yang ke-12 ini, Ustaz. Ya, yang pertama apa? Kalau kita kufur, nauzubillah min zalik, kita tidak mahu jadi begini. Yang pertama, satu labun, iaitu mereka akan dikalahkan di dunia. Di dunia lagi dah kalah dah, ya. Dan yang keduanya watuhsyarun, iaitu mereka akan dihalau, ya, bukan watajmaun, ya, tetapi di watuhsyarun, dihalau ila jahannam. Kalau dalam surah Az-Zumar ada juga orang beriman dihalau, tapi ila jannah, ya, zumarah, dengan kumpulan. Tapi kalau di sini Allah kata dihalau, tapi dihalau kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nauzubillah. Ini perkara yang kita tidak mahu berlaku bila tidak menggunakan prinsip cara pengurusan harta dan anak menurut Al-Quran. Dan Allah nyata pada hujung ayat 12 itu, wabi'sal mihad, ini adalah seburuk-buruk buaian. Sebenarnya al-mihad ini daripada perkataan mahdi, Ustaz, ya, buaian. Jadi buaian ni sepatutnya tempat seronok kan, tempat yang mendamaikan, ya. Kalau anak baby, Ustaz, ya, kalau bayi tu kalau dia rasa ni kita letak dalam buaian, dia akan tertidur, kan. Kalau kita pun tepi pantai, Ustaz, ya, ada hammock tu, kan, macam buaian tu, kalau kita itu amat menyamankan. Jadi Allah menggunakan perkataan mihad di sini nak menceritakan sepatutnya mereka ini nak cari tempat yang tenang, tapi Allah beritahu ini tempat yang paling teruk untuk kamu mencari ketenangan. Kerana apa? Kerana mereka amat tenang mengambil harta dan anak ini dengan cara mereka sendiri, tidak mahu ikut kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini membawa kita kepada analisis ataupun komentar Allah kepada orang-orang yang bukan Islam, kepada kita juga, ya, tentang selepas perang Badar, Ustaz. Ya, apakah ceritanya? Iaitu qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata, ya, iaitu sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan, iaitu pertemuan di antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin dalam perang Badar, satu tempat dekat Madinah, ya. Ini adalah perang pertama yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sebenarnya asalnya mereka nak ambil harta mereka je, Ustaz. Nak tahan kepada kafilah musyrik itu, ambil harta mereka yang mereka rampas, mereka ambil daripada Mekah itu, nak ambil bahagian mereka. Tapi ketentuan Allah ialah mereka berperang, ya, tak ada senjata pun, ada pelepah tamar begitu sahaja. Tapi disebabkan oleh apa? Kerana mereka itu ada prinsip kebenaran, ada iman yang kuat yang dibina, maka Allah memberikan kemenangan. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain, ya. Apa yang berlaku pada waktu itu? Orang-orang yang satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain kafir yang melihat dengan mata kepala bahawa mereka orang muslim dua kali ganda daripada mereka, ya, minimum dua kali ganda. Tapi sebenarnya mereka orang Islam ada 300 lebih je, Ustaz. Ya, yang orang bukan Islam ada 1000 orang. Tetapi orang yang bukan Islam ini, musyrik ini, dia lihat orang Islam itu ramai. Pasal apa? Pasal Allah memberi kesan kepada pemikiran mereka dan malaikat yang turun pada waktu itu. Mengapa malaikat turun? Malaikat nak bantu kerana orang-orang ini adalah orang yang beriman pada Allah, minta bantuan, maka Allah turunkan bantuan. Tetapi bagi orang yang Islam pula macam mana? Dia walaupun 1000 nampak banyak, tetapi bila Allah nampakkan kepada ketenangan pada mereka, mereka rasa okey, tak ada apa, ya. Jadi ini perkara yang penting untuk kita pada tahun ini, untuk kita melihat apa. Kadang-kadang kita rasa bahawa kita umat Islam ni tak berapa ramai, contohnya, Ustaz, ya, ataupun orang yang nak kembali kepada agama Islam, kembali pada Quran ni tak berapa ramai, ya. Nak baca Quran selalu tak berapa ramai. Pada waktu itu apa yang perlu kita ingat bahawa kalau kita betul-betul, ya, wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha, bila kita betul-betul yakin Allah menguatkan dengan pertolongan Allah, kesannya apa? Yang ramai ini pun kita akan pandang kecil,
ya. Tapi itu bukan boleh dibuat-buat, itu hanya dengan nas, dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ini adalah pelajaran yang penting bagi orang yang nampak bukan dengan mata kepala tapi nampak dengan mata hati, Ustaz, ya. Jadi ini yang Allah bawakan kepada kita, pasal mata hati kita ini selalu tercala, Ustaz. Ataupun mata hati kita ni dikaburi, dia akan jadi macam tak berpeterang. Apa sebabnya? Sebabnya itu diterangkan pada ayat 14 yang kita akan tengok balik semula. Itu sebabnya sebelum kita pergi pada ayat 14, nak minta Ustaz tengok balik kepada ayat yang ke-12 itu, Ustaz, ya. 12 Yang Ustaz 12 ya. Ustaz kalau boleh ataupun ayat 13 lah, Ustaz. Ayat 13 ini, pasal ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa kecil tidak semestinya kalah, besar tidak semestinya menang, ya. Tetapi yang menyebabkan kemenangan kepada kita itu adalah nasr, pertolongan daripada Allah, ya. Ibu-ibu, ayah-ayah yang kata bahawa saya dah bagi duit, dah buat macam-macam kepada anak saya, kejayaan sebenarnya kepada keluarga kita bukanlah kerana kita usaha, okey, tentera Islam pun berusaha juga, ya. Tetapi sebenarnya yu'ayyidu bi nasrihi wallahu yu'ayyidu bi nasrihi may yasha, dan ini adalah cara pandang orang yang ada mata hati. Sila, Ustaz. Baik, masya-Allah. Walaupun tentera Islam itu sedikit, tapi boleh menang, Ustaz, ya. Boleh menang. Sebab tu menang ini bukanlah kepada jumlah itu banyak ataupun sikit, tapi bagaimana kebersamaan hamba-hamba itu yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi Allah tidak ada mustahil. Mungkin di sisi kita rasa penat, susah, tak laratlah nak buat sesuatu. Tapi kalau Allah Taala kata mudah. So daripada kita lah, sisi kita macam mana kita memandang suatu perkara tersebut, mesti positif, mesti bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak baca ayat yang ke-13 dengan Taranum Nahwan. Insya-Allah akan dipasakkan lagi oleh Ustaz Fazrul. Insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم. Surahul Azim. Inilah ayat yang ke-13 bercerita tentang apakah rahsia kemenangan umat Islam pada perang Badar itu adalah kerana mereka ini cara melihatnya itu berbeza. Allah nampakkan, Allah bantu dengan menampakkan kepada musuh itu bahawa orang Islam ramai, ya, dan Allah memberi kemenangan, Allah beri bantuan dengan para malaikat, Allah beri bantuan dengan ketenangan kepada umat Islam. Allah yang sama, Ustaz, ya. Allah yang sama yang akan memberi ketenangan kepada kita, yang akan memberi keyakinan kepada kita, dan perkara ini bukan boleh dibuat-buat, ia hanyalah dengan ibrah, pelajaran, cara berfikir, cara beremosi perasaan kita dengan mata hati, ya, dengan mata hati. Dan sebabnya kita nak melihat kepada perkataan kita pada kali ini, ya. Apakah perkataan untuk hari ini? Kita nak melihat pada perkataan hasyara, ya. Hasyara iaitu ia muncul pada ayat yang ke-12 sebentar tadi, 43 kali disebut di dalam al-Quran, yang maksudnya mengumpulkan, tetapi dalam bentuk seperti dihalau, ya. Dia jamaah itu kumpul juga, Ustaz, ya. Tapi hasyara ini dikumpulkan dengan cara dihalau macam halau binatang. Lagi besarlah. Lagi cepat dan lagi hina kalau katakan tempat yang dihalau itu adalah ke Jahannam,
Maknanya salah satu daripada nama kiamat Yaumul Hashr. Yaumul Hasyr. Maknanya satu hari kiamat tu Betul. antara nama lah. Antara namanya iaitu hari dihalau. Kalau kita dihalau pergi ke syurga, okey ustaz, pasal nak kena cepat pergi syurga, okey, seronok kita kan. Kalau terus dapat ke akaun dapat 1 juta, seronok kita kan. Tapi halau kan, kena bayar hutang 1 juta ataupun kena halau untuk masuk penjara. Dahlah masuk penjara, masuk neraka, tapi kena halau pula. Kena halau. Cepat sangat. Kan, cepat sangat. Jadi orang yang nak didenda, kalau boleh dia jangan dihalau. Dia nak kalau boleh lambat-lambat, tangguh sikit, buat rayuan. Tapi inilah yang Allah beritahu kepada kita agar kita jauhkan daripada menjadi sebegini ustaz ya. Dan cabaran mengapa boleh jadi begini, Allah beritahu salah satunya bila absar, mata hati ini dikaburi, ya, dikotorkan dengan apa? Dengan syahwat minan nisa dan pelbagai perkara yang kita akan sentuh sebentar lagi. Jadi kita berehat sebentar ustaz ya. Kita berehat sebentar. Kita menyambung selepas ini My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat sekali lagi bersama-sama dalam My Quran Time, baca, faham dan amal. Alhamdulillah kita sekali lagi meneruskan pengajian kita pada juzuk yang ketiga, muka surat yang ke-51, surah Ali Imran. Dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran kerana terus setia bersama dengan My Quran Time. Baik, kita nak jemput kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan di luar sana untuk bergabung bersama-sama dengan kita pada platform rasmi yang telah kita sediakan, di mana kita ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram. Boleh kita layari platform tersebut, iaitu kita ada Facebook Sahabah My Quran Time, Sahabah Al-Quran My #Quran Time, dan juga My #Quran Time. Juga boleh tonton di YouTube My #Quran Time Official, dan ada Instagram, boleh layari My Quran Time Official. Sama-samalah kita bertemu, bergabung kat sana, kita dapat kongsi maklumat dan juga ilmu pengetahuan insya-Allah. Baik, kita beralih seketika tumpuan kita kepada ilmu tajwid untuk membicarakan kalamullah, huruf-huruf Al-Quran ini. Insya-Allah hari ini kita nak sebut satu huruf sahaja, iaitu huruf yang berada pada makhraj al-halq, iaitu kerongkong ataupun tekak, ataupun disebut leher lah, iaitu makhraj al-halqu ini, kerongkong ataupun tekak ataupun halqum, yang mana kita nak fokus hari satu huruf yang berada di bahagian pangkal halqum. Pangkal ni bawah sekali lah, leher kita yang dekat dengan dada tu, tu pangkal. Hurufnya ada dua, kita nak fokus satu saja hari ini, iaitu huruf ha. Okey, huruf ha. Huruf ha, kalau kita lihat gambar rajah halqum itu berada pada kedudukan nombor 1 tu. Nombor 1 itu ada dua huruf di situ. Yang pertama huruf ha, yang kedua huruf hamzah. Saya nak fokuskan huruf ha pada hari ini dan nak lihat contoh pada ayat pertama yang kita baca tadi, iaitu ayat ke-10 surah Ali Imran. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Lan tughniya anhum amwaluhum. Ada dua huruf ha di situ. Mana huruf ha bila kita sebut lan tughniya anhum amwaluhum? Maka huruf ha itu keluarnya daripada mana? Daripada pangkal halqum kita. Maka huruf ha kedudukan itu berada di pangkal halqum. Maknanya kita dah kenal. Sebelum ni mungkin kita dah boleh sebut huruf ha. Huruf ha, hi, hu, cuma mungkin tempatnya tak tahu. Bila kita dah tahu tempat jadi mana, maka dia akan lebih confident. Kita akan lebih confident untuk menyebut huruf itu tadi. InsyaAllah moga-moga kita dapat menyebut huruf ha ataupun kita biasa sebut huruf ha yang simple tersebut dengan baik insya-Allah. Insya-Allah. Okey, baik, terima kasih Ustaz kepada Ustaz Tirmizi
berkongsi ya tadi tentang tajwid. Makhraj huruf ini amat penting Ustaz ya, untuk kita sama-sama kenal daripada mana, dan lebih daripada itu ialah kerana ia ada kaitan dengan hak al-Quran Ustaz kan ya. Hak al-Quran ini penting, dan kalau ikutkan kepada psikologi pun tentang suara ni, dia kalau kita baca dengan betul, dia memberi kesan emosi yang lebih tenteram ya. Pasal kalau bercakap tentang hati kita ni, dia ada dia punya apa istilahnya, wave dalam bahasa Inggerisnya, dia punya gelombang dia tu. Jadi kalau katakan bacaan tu tak betul, gelombang tu dia terkacau, jadi daripada tenang tu jadi tak tenang kan. Itu sebabnya proses kita belajar ini adalah proses yang penting, apatah lagi kita mendengar bacaan daripada Ustaz Tarmizi pada setiap hari daripada YouTube Ustaz ya. Kita nak biasakan agar akhirnya hati kita ini pergi kepada gelombang yang tenang itu sendiri, berbanding dengan ada orang dia tenang bila dengar lagu, tapi dengar Quran ni dia mengantuk. Kan, itu maksudnya dia punya hati je tu masih lagi kena fine tune baliklah tu kan, agar dia selari dengan apa yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak teruskan Ustaz kepada ayat 14 dan 15 bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Kita nak melihat kepada apakah cabaran untuk mendapat ulil absar ya, nak menjadi orang yang dapat melihat dengan mata hati, agar kita diberikan kemenangan di dunia ini dan juga apatah lagi kita sampai ke akhirat nanti. Jom kita baca ayat 14 dan 15 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran. Kita akan baca lagi dua ayat, iaitu 14 dan 15. Dan kalau kita melihat pada makna secara zahir, pada secara litera, kita melihat ayat 14 tu cerita tentang nikmat-nikmat di dunia, dan ayat yang ke-15 cerita tentang nikmat-nikmat di hari akhirat. Itu adalah ragam bentuk ayat. So saya nak baca Al-Quran ni, nak baca ayat 14 dengan Teranum Hijaz. Dia agak bunyi dengan hijaznya, mungkin Ustaz boleh tengok dari sudut maknanya. Dan ayat ke-15 saya akan baca dengan Teranum Jiharkah, bentuk kegembiraan sikit bila baca. Okey, sama-sama kita cubalah. Saya pun kena berazamlah nak cuba. Buat jadi ke tidak tak tahu lagi, kena buat dulu. Okey, ayat 14 dan 15. Okey, 14 Hijaz, 15 Jiharkah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itu daripada ayat yang ke-14-15 Ustaz ya, bercerita tentang bagaimana kita nak mengubat
nak memastikan dalam diri kita ini kita menjadi ulil absar, orang yang mata hatinya terang, dapat mengambil ibrah, ya, dapat mengambil pelajaran daripada apa yang pernah berlaku pada perang Badar, ya, daripada perang Badar, satu perjuangan di mana menangnya umat Islam kerana ABC, kerana iman, ya Ustaz, ya, dah tahu dah. Dan kemudian kalau kita melihat kepada bagaimana Allah membantu perjuangan Nabi dalam perang Badar itu, sebenarnya bukan bermula pada tahun pertama Hijrah, tetapi pasukan Badar itu sudah dilatih sejak daripada Mekah. Mereka melalui fasa-fasa keimanan yang getir, maka akhirnya mereka ini menjadi orang yang imannya kuat dan layak untuk mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cabaran untuk absar ini, mata hati kita ini terus terang, Allah menyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, yang pertama berupa perempuan-perempuan. Ya, ini adalah cabaran yang pertama. Allah nyatakan di sini apabila kita bercakap tentang orang di Mekah, Ustaz, ya, mereka itu habbaba ilaikumul iman. Allah campakkan, Allah tanamkan benih iman kepada mereka sehingga kan mereka nampak cantik iman itu, ya. Itu yang berlaku kalau kita lihat dalam surah Al-Hujurat. Tetapi dalam ayat ini, kalau iman itu tidak dibajai, maka yang akan tumbuh ialah syahawati minan nisa, iaitu suka daripada wanita-wanita. Dan ayat ini spesifik kepada orang lelaki, ya, psikologi lelaki. Pasal apa? Pasal senarai ini, Ustaz, ya, senarai ini memang ini je lah orang lelaki dekat sini je. Kalau ada orang kata apa rahsia lelaki, dekat sini sajalah. Okey, Allah beritahu awal-awal. Tetapi bagi kumpulan perempuan macam mana, tak dijelaskan secara spesifik. Pasal orang perempuan ni, Ustaz, ya, dia berbeza-beza. Berbeza-beza. Dia kadang-kadang hari ini mungkin dia rasa macam saya suka gelas, kan, cantik betul gelas, kan. Ataupun besoknya mungkin tak suka gelas, dia mungkin rasa macam langsir pula. Ataupun lusanya mungkin suka pula, jom bercuti bang, kan. Lusa lagi dia cakap, jomlah kita bercakap bang, dapat bercakap dengan abang pun cukup, kan. Tapi besok lagi cakap, bukan cakap macam ni, cakap begini pula, dia berubah-ubah, ya. Tetapi bagi orang lelaki, dia beginilah dia, ya. Ini sahaja dia punya rahsianya. Maksudnya rahsianya apa? Apa dia? Apa rahsia? Rahsianya ialah orang lelaki dia pusing-pusing pun kat sini saja, tetapi bagi golongan wanita dia lebih daripada apa yang disenaraikan. Jadi tidak diletakkan dalam bentuk checklist sebagai senarai semak, panduan untuk siapa, bagi suami, bagi ayah, kena mengeraikan tentang relatif perkara-perkara yang disukai oleh golongan wanita, ya. Pasal hari ini mungkin dia rasakan bahawa telefon ni cantik dan dia amat suka, tapi mungkin besok dia dah lain pula, ya. Perkara-perkara ini adalah psikologi yang berbeza, bukan untuk menunjukkan kelemahan, tetapi untuk kita sama-sama uruskan dengan baik. Maknanya suka kepada perempuan tak salah, suka kepada dunia tak salah, tapi mesti membajai iman tadi. Mesti bimbing dengan agama lah. Bimbing tak salah lah, maknanya gelas tadi tak salah lah. Tak salah. Ya, itu sebabnya hubbu ini, satu kecintaan ini adalah fitrah, satu fitrah, ya, fitrah. Dan kalau orang yang lelaki tak suka perempuan, itulah bahaya. Itu bahaya. Something. Okey. Sama jugalah kalau perempuan dia tak suka gelas-gelas ke, tak suka cantik-cantik ke, kan. Dia tak suka pada perkataan yang cantik-cantik ataupun langsir cantik-cantik. Yang itu ada masalah sikit pada wanita tersebut. Allah nak beritahu itu, tapi jangan sampai ekstrim. Maksudnya jangan sampai ekstrim. Maksudnya kalau yang pertama ekstrim cinta syahwat minan nisa itu tidak dipandu dengan iman, jadilah seperti orang kufur sebentar tadi. Ya, ataupun yang keduanya apa, wal banin, daripada wanita ini lahirnya anak. Kalau ekstrimnya apa, iaitu ada yang menggunakan anak khas untuk nak menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Yang itu. Tapi kalau katakan contoh Nabi Zakaria berdoa, kalau kita tengok dalam surah Maryam pun, Nabi Zakaria memohon untuk mendapatkan anak, tapi anak itu adalah untuk meneruskan legasi kebaikan, maka itu adalah dibenarkan. Dan seterusnya apa, psikologi manusia, wal qanatiril muqantarah, iaitu harta benda yang banyak yang berlimpah-limpah, ya Ustaz, ya. Dia kalau macam ada kereta lah Ustaz, ni ada kereta sebiji, psikologi manusia ini dia kalau boleh ada 2 biji,
Kan. Tak boleh lagi kalau boleh ada 3 biji. Kan. Dan bila ada kereta baru lagi keluar di pasaran, dia kalau boleh nak yang itu dan yang itu dan nak yang itu. Ya. Jadi berbiji-biji bertingkat-tingkat ini, kalau boleh kereta je bang, boleh tak kita nak kereta yang terbang? Contohnya lah kan, yang ini. Ini kereta terbang ni. Kan, helikopter. Kalau boleh dia nak. Dan ini adalah psikologi manusia, misalnya pada tuan-tuan sekalian, Allah membawakan perkara ini, salah satu yang bertumpuk-tumpuk yang dia nak bina ini, yang pertama minaz zahab wal fiddah. Ya, yang kita cakap tadi tu, dia bermula dengan apa? Kalau boleh dia nak emas, nak bertumpuk-tumpuk. Kalau dah ada sekeping, nak 2 keping ustaz. Kalau dekat Shah Alam tu saya ada tengok kedai emas, dia beratur panjang ustaz. Zaman sekarang ini, kan. Jadi itu adalah psikologi. Salah ke? Belum lagi. Dia bukan salah tak salah, tetapi ia perlu diuruskan dengan iman. Dan disambung lagi, apakah yang nak ditumpuk-tumpukkan? Satu, emas, yang kedua perak, yang ketiga wal khail. Bercakap tentang khail ini kuda peliharaan pada zaman dahulu ustaz ya. Ada kuda ini kira orang kaya ni. Ya, zaman sekarang kalau orang itu ada kereta, ada lambang kuda. Ya. Dan kalau kita ada kereta macam ni pun, orang akan panggil apa? Dia ada kuasa, bukan kuasa ayam. Kan, tak ada orang kata kuasa lembu, tak ada. Dia kata kuasa kuda. Ya, makin besar kuasa kudanya tu, maka itu lebih mantap lagi. Dan itu yang disampaikan di sini. Al-musawwamah itu, wal khailul musawwamah itu maksudnya kuda yang ada, yang bagus, bertanda dan terlatih. Istilahnya ada brand lah. Kan, kalau dia beli kereta tak ada brand, dia tak tahu apa sangat kan. Tapi kalau ada brand, itu dicintai. Dan seterusnya wal an'am, binatang ternakan. Kalau zaman dahulu petani itu, zaman sekarang pun ada binatang ternakan, itu adalah aset penting. Ya, sumber untuk menjana lebih banyak lagi keuangan dalam kehidupan. Jadi zaman sekarang ini mungkin kita punya binatang ternakan, kalau zaman dahulu binatang ternakan boleh hasilkan duit, zaman sekarang ni ada office, ada pejabat, ada staff, ya. Perkara itu lagi banyak staff. Kalau orang tanya, ustaz ada berapa staff? Contohnya kan. Kalau orang tu kata, saya ada 100 staff. Kalau dalam cerita, ada satu cerita saya tengok tu, dia ada 200,000 staff. Tak tahulah betul ke tak betul, macam mana dia nak uruskan tu. Tapi nak ceritanya apa? Orang berbangga dengan staff. Staff ini lebih kurang, kalau zaman dulu staff dia adalah lembu, sekarang ni staff dia adalah manusia, komputer, aset-aset yang boleh menjana keuangan. Dan yang akhir sekali wal harth, iaitu kalau petani dapat ladang sawah, maksudnya ada untung. Ada untung. Zaman sekarang kalau tuan-tuan yang ada bisnes, bila ada untung, itulah yang kita nak tengok. Kalau boleh di setiap hari tengok dalam bank account tu, login setiap hari Ustaz, sampai 10 kali untuk tengok bank account ada berapa ringgit lagi. Alamak, baru RM1 tu Ustaz. Belum update lagi untung daripada kerja, maksudnya gaji lah tu. Ataupun dah masuk, dah masuk 5,000 contohnya kan. Ataupun ya Allah, tak masuk lagi. Bila nak masuk, itu sebenarnya kecintaan. Jadi bagi bos-bos, kita doakan ya bahawa kita memang tahu dah manusia ni dia akan check. Dia akan semak berkali-kali, selagi benda yang dia cinta tu tak keluar nombornya tu, dia akan telefon, saya dah bekerja bos, tapi mengapa tak masuk lagi? Dan Allah cakap apa? Zalika mata'ul hayatid dunya. Ya, semua perkara itu tadi, zalika mata'ul hayatid dunya, demikian itu kesenangan kehidupan dunia. Mata' ini maksudnya kesenangan Ustaz ya. Dan mata' ini dia tak cukup satu tadi tu. Kalau dah ada kereta, kemudian dia tengok kereta lain, dia nak kereta lain. Dia kalau dah ada kereta 2, dia tengok kereta lain cantik, dia nak ni. Itu istilah mata'. Itu belum lagi jiran tu sebelah pakai kereta lain. Betul. Ya. Dia nak tengok trend terkini. Jadi bila bercakap tentang hubus syahawati minan nisa, bila tidak diuruskan dengan iman, dia jadi mata'. Apa maksud mata'? Dia rasa macam saya dah ada pasangan, dia tertengok pasangan orang lain. Ya, dia dah ada apa tadi? Dia dah ada emas, dia tengok orang lain ada emas terbaru Ustaz, dekat Facebook ke dekat mana-mana, dia tengok macam ada emas terkini, dia nak dapatkan yang baru. Ya, ada kereta terkini, dia nak kereta terbaru. Dia tengok orang lain ada office baru, dia pun nak office baru. Ya, jadi semua perkara ini adalah cabaran yang melanda
macam mana nak uruskan ini? Allah kata wallahu indahu husnul ma'ab. Ya, bahawa sesungguhnya di sisi Allah lah sebenarnya sebaik-baik tempat kembali, bukannya tempat kembali kepada kereta yang dibeli. Hebat macam mana pun harga setengah juta ke 1 juta ustaz ya, akhirnya tak tidur pun kat sini. Kan? Jadi ini Allah beritahu pasal apa? Pasal ada orang yang tak boleh tidur pasal dia tak dapat kereta yang dia idamkan. Kan? Yang dia boleh beli ialah kereta mainan macam ni je lah. Kan? Dia selagi dia tengok, dia apatah lagi dia tengok, bila orang dah mula takjub pada sesuatu tu Ustaz ya, dia nampak sampai dalam mimpi. Ya, dan itu kesannya apa? Mengaburi kepada absar, kepada mata hati kita. Maka Allah menyatakan pada ayat yang ke-15, saya minta Ustaz untuk bacakan ayat ini. Katakanlah, perkara inilah yang kita kena ulang-ulang pada setiap hari, agar apa? Segala perkara yang kita cinta ini kita dapat uruskan dengan iman, dengan takwa. Ayat yang ke-15, jom kita baca. Masya-Allah, masya-Allah. Baik, kita baca ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Katakanlah, mahukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada yang demikian itu? Ya, maksudnya segala apa yang dicintai sebentar tadi, ia perlu diuruskan. Kerana apa? Kerana semua perkara itu tidak boleh dibawa sampai ke alam kubur dan juga ke akhirat nanti Ustaz. Ya. Tetapi cabarannya ialah perkara ini memang kita cinta. Bila cinta ini, dia akan masuk juga idea tentang harta, tentang wanita dan sebagainya ini. Maka Allah menyatakan unabbiukum, ya, apakah mahukah kamu aku kabarkan dengan yang lebih baik daripada semua perkara itu yang kita cinta itu, ya. Iaitu yang pertama apa? Lilladzina taqau inda rabbihim, ya, kepada orang yang bertakwa. Apa maksud takwa? Nak menjauhi daripada perkara-perkara yang merosakkan. Apa yang merosakkan? Tadi hubbus syahwati minan nisa, ya, wal banin wal qanatir, semua perkara yang dinyatakan dalam ayat 14 itu, dia kalau tak diuruskan dengan takwa, dia akan membawa masalah kepada orang tersebut. Absar, mata hati akan kabur dan akhirnya dia akan terjerat dengan dunia ini, masuk ke jahannam, naudzubillah. Jadi Allah menyatakan yang lebih baik daripada perkara itu, ya, kita rasa macam wah ini baik ni, banyak baik. Tapi yang lebih baik daripada itu yang pertama apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar, iaitu syurga yang di bawahnya air sungai yang mengalir. Itu yang pertama, ya, Allah nyatakan. Mengapa Allah cakap begini? Kerana kalau saatnya kalau kita jalan ke tempat yang cantik, biasanya kalau saya bawa anak saya pergi ke hotel ke, kadang-kadang, abah boleh tak kita duduk dekat sini hotel ni lama-lama abah. Kan? Itu adalah fitrah manusia, ya. Anak pun ada begitu dan ayahnya pun kalau boleh memang nak duduk dekat tempat cantik itu, ada sungai, ada laut, apa sebagainya. Tak mampu Ustaz, mahal, ya. Jadi yang lebih baik daripada itu apa? Ialah syurga yang Allah tawarkan. Allah bagi tahu dulu dia punya ganjarannya nak buat apa lepas ni. Yang pertama. Kemudian apa yang lebih penting, khalidina fiha. Tadi pergi hotel satu hari Ustaz kena bayar sampai 500. Satu hari nak pergi tu kira duit Ustaz.
kan. Okey, kecuali lah kalau bagi percuma, okey lah ustaz kan. Tapi kena bayar. Dan itu satu hari. Kalau dapat duduk dekat hotel itu, tempat cantik tu selama-lamanya, siapa yang tak nak? Tetapi mahal. Kosnya amat mahal. Wa azwajuhum ataupun wa azwajum mutahharah, iaitu yang kedua, pasangan yang bersih. Ada dua maksud mutahharah ini. Satu secara fizikal, bagi wanita tidak ada darah, tidak ada nifas dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, bagi pasangan, dalamnya itu, hatinya itu mutahharah, iaitu amat suci, tidak ada dengki, tidak ada kata-kata bergaduh apa sebagainya, tak ada dah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang paling mantap ustaz, ya, iaitu apa? Waridwanum minallah, ya, keredaan daripada Allah. Cuba kita bayangkanlah ustaz, ya, kalau katakan saya lah dulu, ya, ketika ayah saya masih lagi ada, bila dia cakap pada saya, dia panggil saya Fahmi kan. Fahmi, abah bangga dengan kamu kan. Macam ustaz jugalah kan, bila ayah ustaz cakap dahulu, ya, ayah bangga dengan kamu. Ustaz, ayah panggil apa ustaz dekat rumah dulu? Bagi nama Tarmizi. Panggil Tarmizi kan. Tarmizi, ayah bangga dengan kamu kan. Bila ayah cakap begitu ustaz, apa perasaan ustaz pada waktu itu? Masya-Allah. Tu tidak ada lagi pujian yang betul-betul ikhlas daripada pujian mak ayah kita. Mak ayah kita kan. Kalau orang lain tu mungkin langsung belanja makan. Belanja makan kan. Tapi mak ayah bila cakap begitu, pasal dia membesarkan dengan serba kepayahan, cakap begitu, itu adalah satu penyataan yang amat berharga. Oh, berharga ustaz. Di sini Allah nyatakan bukan mak ayah kita yang cakap, tapi redha Allah, bangga dengan kita. Waridwanum minallah, bukan kita redha pada Allah. Kita ini dapat sikit kaya apa dah redha dah kan, tapi ini Allah yang maha kaya redha kepada kita. Ini adalah 3 ganjaran yang lebih besar daripada apa yang dinyatakan pada ayat 14 sebentar tadi. Ada orang yang dapat ini ustaz, ya, tetapi orang tak redha. Dia tu pakai duit siapa tu? Contohnya kan. Ataupun apasal dia tak ajak saya naik helikopter dia, contohnya. Tetapi bila Allah redha, kita dapat pasangan yang suci dan juga dapat syurga mengalir di bawahnya, itu sungai yang mengalir. Ini ganjaran yang lebih baik, lebih mantap yang Allah tawarkan. Wallahu basirum bil ibad. Allah itu amat melihat kepada hamba-hambanya. Maksudnya apa? Hamba-hambanya, bila ibad ini maksudnya hamba yang disayangi. Maksudnya sebenarnya Allah memerhati kepada tuan-tuan sekalian, ya, bila tuan-tuan kata ya Allah jadikanlah aku ni ibad, hamba yang disayangi, Allah lihat. Kita mungkin tak ada apa ustaz, tak ada sungai mengalir, ya, mungkin kita tidak dapat kekal dekat hotel tadi, nak pergi hotel pun kira-kira duit, ya, tapi Allah melihat bahawa kita kira-kira duit tersebut ustaz. Allah tahu bahawa kita adalah orang yang nak perkara tersebut tapi tak dapat. Allah tawarkan perkara tersebut. So macam mana kita nak tahu kita ini ibad yang disayangi? Inilah senarai yang kita akan belajar pada hari esok ustaz. Ya, pada hari esok. Jadi apakah kesimpulan daripada hari ini dahulu? Tuan-tuan boleh baca ayat 16 17, nanti dah tahu dah senarainya. Besok bila kita bincang tuan-tuan dah tahu. Tapi 3 resolusi yang kita nak bawakan pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, pada ayat yang ke-10 sebentar tadi kita melihat bahawa harta dan anak perlu dimanfaatkan untuk menjadi sumber pahala di akhirat nanti. Itulah yang perlu kita sedar dan perlu kita rancang bersama dengan panduan daripada Al-Quran. Yang kedua, ingin kemenangan, ya, kalau kita ingin kejayaan, kemenangan di dunia ini, kita perlu dapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Kita berusaha, tetapi kita perlu menjemput pertolongan Allah. Dan yang ketiganya, berhati-hati ganjaran di dunia, kerana ada ganjaran yang lebih mantap yang perlu kita uruskan dengan cara ibad, kasih sayang ataupun hamba yang disayangi. Inilah 3 resolusi yang membawa kepada doa kita pada hari ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jauhlah kami daripada kekufuran, ya Allah. Ya Allah, Kau tetapkanlah iman kami, ya Allah. Ya Allah, Kau hidupkanlah kami dengan iman, ya Allah. Ya Allah, Kau matikanlah kami dengan iman, ya Allah. Ya Allah, Kau bangkitkanlah kami dengan iman, ya Allah. Ya Allah, Kau masukkanlah kami syurga dengan iman, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sentiasa diberikan petunjuk dan hidayah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah harta kami, anak-anak kami, harta yang barakah, ya Allah. Harta dan anak-anak yang barakah, ya Allah, yang menjadikan
memberatkan timbangan mizan kami di hari akhirat ya Allah, yang menguntungkan kami di hari akhirat ya Allah. Janganlah kau letakkan dunia dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, janganlah kau letakkan dunia dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah. Janganlah kau hinakan kami di hari kebangkitan ya Allah. Ya Allah, janganlah kau hina kami di hari kebangkitan-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami untuk sentiasa cinta dan mengutamakan urusan akhirat ya Allah. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa sebentar tadi. Moga-moga kita terus bersama dengan hidayah daripada Al-Quran, menyebarkannya, dan saya menjemput tuan-tuan untuk bersama dalam wakaf untuk ummah, untuk kita sama-sama menjaga hati absar yang ada pada diri kita dengan kita menyebarkan Al-Quran ke seluruh pelosok dunia. Kita berkongsi hidayah ini sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang sentiasa diberikan tawaran terbaik, lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Jangan sampai dikejar dunia rupanya tak dapat, tapi rupa-rupanya akhirat nanti itulah yang menjadi asas penting. Dan insya-Allah dengan mendalami Al-Quran, tuan-tuan boleh menyumbang kepada warisan ummah Ikhlas Foundation untuk sama-sama kita sebarkan mesej ini. Kita bertemu lagi Ustaz pada hari esok ya, perbincangan siapa hamba yang disayangi ini pada ayat yang ke-16 dan 17. Tuan-tuan boleh baca dahulu. Kita doakan agar kita menjadi orang yang sentiasa bersama Al-Quran. Kita ulang pada jam 5, pada jam 10 dan pada 6 petang. Dan program ini dibawakan oleh Mufas. Kita mengucapkan terima kasih kepada Mufas dan juga semua tuan-tuan yang menyokong My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.